Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kumpulan 2 ingin membentangkan tentang di sebalik konsep ilmu dan saintisme dalam filem Jurassic World Fallen Kingdom. Ahli kumpulan untuk kumpulan 2 ialah saya Akmal Hakim bin Muhammad Mukhlis, Abdullah Hadif bin Nur Azman, Imir Irfan bin Syahrul Nizam, Muhammad Zikri Abidi bin Azlan dan akhir sekali Muhammad Burhanuddin Zahri bin Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Hakim bin Muhammad Mukhlis dan saya akan membentangkan rumusan filem Jurassic World Fallen Kingdom. Cerita ini bermula dengan seorang saintis yang mendapat tahu bahawa sebuah gunung berapi akan membunuh semua dinosaur di pulau yang bernama Isla Nublar, iaitu pulau yang berasal daripada filem Jurassic World yang pertama. Oleh sebab ini, para saintis ingin pergi ke pulau tersebut untuk menyelamatkan semua dinosaur itu dan mengalihkan mereka ke pulau yang baru. Dalam proses menyelamat dan memindahkan dinosaur-dinosaur tersebut, para saintis telah bertembung dengan pemburu haram yang ingin menangkap dan menjual dinosaur-dinosaur di pulau itu kepada orang yang hendak membelinya atau kepada para saintis yang ingin menjalankan eksperimentasi dengan lebih lanjut. Dalam konflik tersebut antara para saintis dan pemburu haram, gunung berapi di pulau Isla Nublar itu telah meletup. Lalu mereka semua perlu lari daripada pulau tersebut dan membawa apa sahaja dinosaur yang mereka dapat. Untuk memendekkan cerita, sebuah dinosaur yang telah dijual oleh pemburu haram tersebut telah dijual kepada seorang saintis yang mengklonkan sebuah dinosaur campuran, iaitu dinosaur yang terhimpun daripada pelbagai DNA dinosaur berlainan. Klimaks pada filem Jurassic World Fallen Kingdom ini ialah apabila dinosaur campuran DNA yang berhasil daripada pengklonan para saintis tadi menghancurkan sebuah kawasan awam dan kawasan perumahan serta kilang di mana dinosaur-dinosaur buruan tangkapan itu berada, berlawan dengan sebuah dinosaur asli yang bernama Blue, di mana Blue berlawan dengan dinosaur klon tersebut dan membunuhnya pada akhirnya. Selepas selesai segala konfrontasi antara pemburu haram dan para saintis serta Blue dan dinosaur klon tersebut, kesemua dinosaur yang ditangkap oleh pemburu haram telah dilepaskan ke alam liar, di mana manusia di dalam filem ini perlu hidup bersama dinosaur. Seterusnya, objektif kertas kerja kami ialah untuk memahami konsep saintisme, mengkaji implikasi saintisme dan mencari cara mengatasi saintisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Burhanuddin Zahri bin Abdullah dan saya akan membentangkan tentang konsep ilmu dan saintisme. Pertama sekali konsep ilmu. Ilmu, teori ataupun pengetahuan mula sejak awal manusia ingin mengenali sesuatu. Ilmu pengetahuan didahului oleh munculnya manusia. Manusia lahir sebagai makhluk yang memiliki kemampuan, hak istimewa. Manusia juga memiliki tugas untuk menyelidik segala hal secara mendalam untuk mencapai ilmu dan pengetahuan baru yang boleh dipelajari. Namun demikian, manusia haruslah juga mengenal batasan ilmu. Sampai pada satu tahap tertentu dari pemikirannya, ia akan mempersoalkan aturan-aturan yang berlaku lebih dari apa yang dicipta dan ditentukan oleh Allah. Seterusnya, konsep saintisme. Maksud saintisme ialah kekaguman yang berlebihan pada kemajuan sains dengan kaedah-kaedah yang saintifik. Saintisme wujud dan meluas pada zaman Eropah pada abad ke-17 yang dikenali sebagai revolusi saintifik. Ia mula wujud apabila tanggapan manusia barat mengatakan bahawa sains hanya wujud tanpa ilmu lain. Salah satu faktor berlakunya perkembangan sains dan teknologi moden. Seterusnya, saintisme mempunyai dua ciri. Pertama, keyakinan dan kepercayaan hanya melalui kaedah saintifik. Keduanya, kaedah-kaedah empirikal dan eksperimental tidak akan diiktiraf. Oleh itu, pengetahuan sains dan kaedah saintifik menjadi sumber utama yang mampu menyelesaikan setiap inci permasalahan manusia. Matlamat saintisme ini adalah untuk membuat penilaian sendiri untuk menghasilkan maklumat yang betul tanpa campur adukkan maklumat lain. Saintisme memberi peluang kepada manusia untuk bebas membuat kajian bagi menghasilkan maklumat yang tepat. Tetapi, dalam tasawuf Islam, falsafah saintisme tidak memberi peluang bagi aktiviti spiritual seperti keyakinan kepada alam, transcendental dan perkara metafizik seperti mana yang ada dalam Islam. Semua bentuk kegiatan berkenaan dengan agama dan kerohanian dipandang tidak rasional, manakala kepercayaan yang lahir daripadanya dikatakan tahyul
dan merintangi kemajuan. Tasawuf Islam meyakini wujudnya Allah SWT sebagai Tuhan yang mengatur setiap yang berlaku dalam alam ini. Menolaknya adalah kufur. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zikri Abidi bin Azlan. Saya akan menerangkan tentang implikasi pemikiran saintisme terhadap ilmu. Antaranya ialah dominasi ilmu sains dan teknologi oleh orang bukan Islam. Dapat dilihat di dalam film ini di mana para saintis dibarisi oleh golongan orang bukan Islam. Hal ini kerana banyak ilmu ideologi yang berasaskan sains matematik banyak diilhamkan oleh budaya barat. Dan kebanyakan ideologi atau kajian sains yang lebih memihak kepada orang bukan Islam. Contoh seperti filem ini yang ingin mengangkat ideologi mereka di mana persenyawaan boleh dilakukan secara kajian saintifik. Saya akan memberi beberapa contoh kajian atau ideologi sains yang benar-benar dinyatakan oleh para saintis dan ilmuwan oleh orang bukan Islam. Sebagai salah satu contoh dominasi ilmu sains dan teknologi oleh orang bukan Islam. Adegan dari filem ini tidak hanya sekadar ideologi kosong, terdapat beberapa eksperimen yang benar-benar dijalankan, contoh doli biri-biri. Pada tahun 1996, doli biri-biri diperkenalkan kepada dunia oleh ahli biologi Kate Campbell dan rakan sekerjanya sebagai mamalia yang pertama berjaya dikembangkan secara saintifik dengan teknik yang dipanggil pemilihan somatik. Kajian ini telah menarik perhatian dunia sehingga ke hari ini menimbulkan tanda tanya, adakah manusia boleh diciptakan tanpa persenyawaan secara semula jadi dan proses itu hanya boleh dilakukan di makmal sahaja. Selain itu, beberapa ideologi terkenal yang dilakukan oleh orang bukan Islam ialah Charles Darwin yang mempercayai bahawa manusia tidak diciptakan tetapi berevolusi daripada monyet. Salah satu fakta menarik mengenai Charles Darwin ialah Charles Darwin merupakan seorang yang beragama Kristian dan menjadi orang penting di gereja. Seperti kenyataan yang telah dinyatakan sebelum ini bahawa ilmu sains lebih memihak kepada budaya barat kerana budaya barat kurang mempercayai tentang keberadaan Tuhan dan menyebabkan mereka mengeluarkan ideologi yang tidak munasabah. Mengapa ideologi Charles Darwin tidak munasabah? Kerana sehingga ke hari ini, tiada para saintis ataupun cendekiawan daripada budaya barat ataupun orang bukan Islam yang boleh memberikan bukti kukuh untuk menyokong ideologi beliau. Contoh kajian dan ideologi sains yang dinyatakan ini menunjukkan dominasi ilmu sains dan teknologi oleh orang bukan Islam, memberi satu tanggapan bahawa mereka ingin menunjukkan bahawa mereka boleh mengeluarkan idea ataupun kajian yang melampaui pemikiran manusia dan secara tidak langsung ingin menandingi kekuasaan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Abdullah Hadif bin Nur Azman dan saya akan terangkan tentang cara-cara untuk mengatasi saintisme dalam mengimbangi ilmu. Namun, terdapat beberapa aspek untuk mengatasi saintisme dalam mengimbangi ilmu. Aspek yang pertama adalah individu. Sebagai orang Islam di negara ini, kita haruslah berpandukan Al-Quran sebagai rujukan dalam mengimbangi ilmu. Hal ini kerana Al-Quran adalah sumber rujukan bagi umat Islam. Seterusnya, kita sebagai individu haruslah menghormati kepercayaan dan pendapat orang lain kerana di Malaysia ini terdapat pelbagai agama dan kepercayaan. Kita haruslah sentiasa berpegang kepada kepercayaan agama supaya tidak terpesong kepada fahaman saintisme. Aspek yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat di negara ini haruslah sentiasa menghadiri majlis ilmu agama dan merujuk kepada mufti jika mempunyai kekeliruan tentang fahaman saintisme. Seterusnya, masyarakat yang lebih tua haruslah mendidik anak-anak muda supaya mereka tidak terlalu taksub dengan ilmu sains. Aspek yang ketiga adalah institusi. Untuk mengatasi saintisme dalam mengimbangi ilmu haruslah dilakukan daripada peringkat awal. Jadi, ibu bapa haruslah memastikan
murid-murid sekolah rendah untuk menghadiri sekolah agama supaya mereka tidak terlalu taksub dengan ilmu sains. Selain itu, di peringkat universiti juga haruslah sentiasa menerapkan subjek agama supaya siswa dan siswi tidak terpesong kepada fahaman saintism. Aspek yang keempat adalah dari segi negara. Kementerian Pendidikan Malaysia perlulah sentiasa memantau silibus pembelajaran, terutamanya sekolah-sekolah swasta, supaya mereka tidak terlalu taksub dengan sains dan haruslah selitkan beberapa subjek agama. Selain itu, Kementerian Pengajian Tinggi juga perlu menerapkan subjek agama di dalam semua universiti awam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Irfan Syarul Nizam ingin menerangkan tentang pengajaran daripada cerita Jurassic World Fallen Kingdom. Okey, kita teruskan kepada pengajaran. Okey, pengajaran pertama yang diperoleh daripada Jurassic World adalah sikap rendah diri. Dalam movie tersebut dapat dirungkai apabila seorang saintis ingin mencipta satu kehidupan yang telah pupus dan melawan hukum alam yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dengan kaedah saintifik. Bukan tu sahaja, mereka mempertontonkannya kepada masyarakat untuk membuktikan bahawa kehebatan sains boleh menjangkau akal fikiran manusia. Mereka percaya bahawa sains adalah jawapan bagi sesuatu masalah. Diorang tak sedar Allah sahaja yang mampu mengubah segalanya. Tanpa kuasa daripada Allah tu, ilmu diorang pun takkan boleh tercipta. Macam itulah. Oleh itu, kita sebagai umat Islam sewajarnya merendah diri dan bersederhana dalam semua aspek kehidupan supaya tidak terpesong dalam pemikiran saintisme. Seterusnya, kita lanjut ke pengajaran yang kedua, guys. Allahu Akbar. Seterusnya, pengajaran yang diperoleh adalah kita mestilah bertanggungjawab terhadap sesuatu perkara. Sekiranya kita tiada sifat tanggungjawab, mungkin akan mendatangkan perkara buruk. Seperti yang diceritakan dalam filem ni adalah pelakon utama tu melakukan watak utama. Watak yang di mana memiliki tanggungjawab. Di mana Chris memainkan peranan itu untuk menjaga keselamatan orang yang dia sayangi. Contohlah, ada dinosaur tu nak serang, kan? Lepas tu dia tahan lah guna tangan. Kau relax jap. Okay, sabar. Macam tu. Ada orang yang disayang kat belakang macam tu lah. Sifat tanggungjawab tu kena terapkan lah juga, kan? Oleh itu, kita sebagai umat Islam mestilah mempunyai sifat tanggungjawab, terutama sekali dalam tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Ingat saudara, tanggungjawab kita sebagai hamba Allah jangan lupa. Okey? Kelak ditanya di sana nanti. Okey? Dengan itu saya berakhir dengan kesimpulan, iaitu konsep saintism ini boleh menyempitkan minda seseorang untuk berfikir menggunakan panca indera saja tanpa pertimbangkan perkara lain. Sekian, terima kasih. Okey, saya disediakan bantuan untuk kalian. Dengarkanlah. Buah remia bawa ke rumah untuk dimakan sambil menjerat. Hidup di dunia tidaklah lama, patut amalkan bekal akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.